Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqomah dan duduknya kita di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Fadil Ustaz. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita dah lalui ayat 132 wa wasabiha Ibrahim bani. Kita sudah melalui wasiat melihat wasiat Nabi Ibrahim kepada anak cucu dan keturunannya. Wasiat yang sama juga digunakan oleh Nabi Yaqub untuk memberi peringatan kepada anak cucu keturunannya. Dan ini adalah kritikan kepada Bani Israel, Yahudi pada zaman Nabi. Kalau leluhurmu dahulu pernah mewasiatkan agar jangan mati selain daripada agama ini, daripada Islam, maka apa yang Muhammad bawa ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ialah agama yang sama, agama Islam. Dan kritikan itu tidak hanya berhenti di situ. Allah lanjutkan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu menyaksikan ketika Yaqub hampir mati? Apakah kamu menyaksikan ketika Yaqub hampir mati? Ini adalah ayat Allah gambarkan peristiwa yang berlaku waktu itu. Apa peristiwanya? Nabi Yaqub hampir mati. Nabi Yaqub sedang di pembaringan, sedang nazak, hampir mati. Nabi Yaqub ni Nabi siapa? Bani Israel lah. Yaqub tu Israel, kan? Bani Israel, Nabi Bani Israel. Dan sekarang yang cerita ni siapa? Yang cerita ni Rasulullah. Rasulullah mana ada akses kepada Nabi-Nabi Bani Israel? Kalau ikut logik, Nabi Yusuf tu, cerita Nabi Yusuf tu, Nabi tak ada akses kepada itu. Orang Arab, dia tak tahu tentang siapa Nabi Yusuf ni, siapa Nabi Yaqub ni, siapa Nabi-Nabi Bani Israel ni, diorang tak kenal. Yang diorang kenal ialah kaum Samud. Yang diorang kenal ialah kaum Ad. Yang diorang kenal ialah Nabi Nuh. Itu Nabi bangsa Arab. Nabi-Nabi terdahulu. Tapi jalur keturunan Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Harun, Maryam, Isa, Zulkifli ni, diorang tak kenal. Ini belah-belah sepupu. Tak kenal. Tapi tengok, Quran datangkan, gambarkan, beri gambaran apa berlaku sewaktu Nabi Yaqub sedang nazak. Nabi siapa? Nabi orang Yahudi. Ini juga bukti keindahan mukjizat Quran.
bahawa Quran ini bukan Nabi SAW yang tulis dan cerita, tetapi datang dari Allah yang Maha Tahu. Ini bukti besar. Nabi tak tahu benda ni. Allah turunkan wahyu bagi tahu Nabi. Nabi sebut, masuk dalam Quran. Bukti besar macam ni pun Yahudi sekarang dan Yahudi sepanjang zaman tak terima. Diorang sendiri diingatkan. Apa berlaku sewaktu Yaqub sedang hampir mati? Jumpa dengan anak dia 12 orang tu. Iz qala li banihi. Dia jumpa dengan anak dia 12 orang. Dan ini adalah cerita ini, 133 ni adalah gambaran yang berlaku di mana? Di Mesir. Dan Nabi Yaqub pindah daripada Palestin ke Mesir ketika Nabi Yusuf sudah jadi Perdana Menteri Mesir. Dia dah jadi Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir. Yaqub sudah tua. Bila sampai ke Mesir, dapat jumpa dengan anak dia. Dan ini cerita seterusnya. Apa dia? Sewaktu dia sedang nazak nak meninggal. Maka dia tanya anak dia. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah selepas aku? Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kalau dahulu setelah wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi Yaqub, ada ahli kitab jawab yang wasiat baginda lain bukan macam tu. Kan kalau ayat di atas 132 tu, bila dibacakan kepada pendeta Yahudi, ahli kitab jawab, tak, nasihat Nabi Ibrahim lain. Nasihat Nabi Ibrahim lain. Maka Allah datangkan ayat ni dalam bentuk, korang ada ke waktu tu? Korang ada ke waktu wasiat tu disampaikan? Atau korang pakai dengar-dengar je? Dengar-dengar apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta sebelum korang? Dan sekarang Allah tanya pula soalan ni pada kita. Kita hadir tak waktu tu? Tak, kita baru lahir. Tentulah kita tak ada masa tu. So Allah tanya, sebab Allah nak bagi tahu pada kita bahawa kalau Allah tak bagi tahu, kita tak akan tahu selama-lamanya. Ini bukti mukjizat Quran. Dan waktu Nabi Yaqub sudah hampir mati, dia panggil semua anak-anak dia, 12 orang. Dan dia panggil semua sekali. Iz qala li banihi, ketika dia cakap dengan anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah selepas aku? Apa maksud selepas aku min ba'di? Selepas aku mati. Selepas ini. Benda paling penting yang ditanya oleh Nabi Yaqub pada anak-anak dia. Apa yang mereka akan sembah bila baginda dah tiada? Ma ta'budun. Apa yang kamu sembah? Kan pelik. Sepatutnya soalannya ialah man, siapa yang kamu sembah? Nabi Yaqub tidak tanya siapa. Nabi Yaqub tanya apa? Apa yang kamu sembah? So, kalau tanya siapa, diorang akan jawab, senang jawab, Allah. Siapa? Allah. Tapi bila ditanya apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah? Dia merujuk kepada pelbagai bentuk penyembahan yang lain.
sembah berhala, sembah harta, sembah perempuan, sembah pangkat, dan macam-macam bentuk penyembahan yang lain. Kita boleh saja mengaku, ya, kita sembah Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang kita fokus apa? Macam mana nak tambah lagi harta? Dalam hari-hari perbincangan perbualan kita, yang kita fokus apa? Macam mana nak tambah bini? Dalam hari-hari perbincangan dan fokus kita apa? Macam mana nak naik pangkat? Apa yang kita sembah? Apa yang kita sembah? Apa jadi matlamat kita ni? Dari hari ke hari. Ada orang menyembah hiburan. Dia rasa hidup dia kosong. Lalu dia mencari-cari apa yang boleh mengisi kekosongan tu. Lalu dia rasa, oh, ya aku kena isi kehidupan aku dengan menonton wayang. Lalu hidup dia dari hari ke hari menunggu-nunggu apa wayang yang now showing ataupun yang coming soon. Selepas satu siri kepada satu siri yang lain. Selepas satu cerita ke satu cerita yang lain. Hidup dia tak ada yang lain. Itu je yang dia kejar. Itu je. Satu cerita ke satu cerita, satu wayang ke satu wayang. Malah ditunggu-tunggu. Sekarang fokus anak-anak. Universiti mana lepas ni? Ma ta'buduna min ba'di. Dia nak fokus ke mana? Apa yang kita beri tumpuan? Tumpuan pada Allah. Malah lebih menarik kalau yang kita gusarkan apa? Ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang korang makan nanti kalau aku tak ada? Ma ta'kuluna min ba'di. Korang nak makan apa kalau aku tak ada nanti? Nabi Yaqub dia risaukan tentang korang nak memperhambakan diri pada apa? Ta'budun bukan sekadar sembah. Ta'budun memperhambakan. Korang bekerja untuk apa? Korang beribadah untuk apa? Korang jadi hamba apa? Ta'budun. Soalan itu tuan-tuan juga sangat penting untuk kita digest. Saya tanya anak, lepas mak tak ada nanti korang sembahyang tak? Korang sembah siapa? Dan benda itulah yang dirisaukan oleh Nabi Yaqub. Dan ya, mungkin anak kita boleh kata, jangan risau bah. Kami tetap masih menyembah Allah. Tapi kalau lama selepas itu, kan, sebab wasiat ni adalah bentuk nasihat yang penting yang akan diingat sampai bila-bila. Wasiat adalah pesanan yang kita bakal sampaikan kepada orang lain sebab nilai dia tu penting dan nilai dia tu besar. Itu wasiat. Dia bukan sekadar pesan-pesan. Pesan jiran sebelah, tengok-tengokkan ayam aku nak pergi KL ni seminggu. Tolong tengokkan kambing aku ya. Atau pesan-pesan. Wasiat ni lain. Wasiat ni tu, ayam aku tu kalau aku tak ada nanti kau ambil lah. Tu kambing aku tu kalau aku tak ada nanti, kau ambil lah. Aku sedekah lah pada kau. Bunga-bunga aku tu bukan sekadar tolong jirus. Kau nak ambil lah. Nak jual pun tak apa kalau aku tak ada. Itu wasiat. Kalau sekadar pesan, tengok-tengokkan bunga. Aku punya tahu, jangan ambil. Macam tu. So begitu tuan-puan. Yang Nabi Yaqub nasihatkan. Dan ini adalah hentaman besar kepada Yahudi yang membaca Al-Quran pada waktu itu. Ingatan yang dalam
kepada Yahudi. Allah bagi tahu, tu kau punya atuk tu, orang yang memegang title Israel sendiri. Tanya pada leluhur kamu 12 orang, apa yang kamu sembah selepas aku? Dan tengok apa jawapan your ancestors. Apa jawapan mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. 12 anak-anaknya jawab, kami sembah Tuhan kamu, ilahaka, Tuhan kamu, wa ilaha abaika, dan Tuhan atuk nenek kamu. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tuan-puan, jawapan ini bukan mereka tulis dulu dan mereka sebut depan bapa. Tidak. Jawapan ini bukan Nabi Yaakob hulur kertas. Baca ikut skrip ni. Tidak. Jawapan ini jawapan yang tulus keluar dari hati dan apa yang mereka faham tentang letak duduknya atuk nenek mereka. Sebab Yahudi sekarang ada banyak problem bila berkaitan dengan anak cucu Nabi Ibrahim. Terutamanya tentang Nabi Ismail. Tapi rupanya generasi terdahulu yang belum korup, yang kita baca mereka ini perangainya dalam surah Yusuf begitu dan begini. Tapi rupanya pemahaman mereka terhadap agama jitu jelas. Kami sembah Tuhanmu dan Tuhan atuk nenekmu Ibrahim, Tuhan yang sama, Ismail, Ishak. Mereka langsung tidak differentiate. Oh, Ismail ni mak lain. Ismail ni anak luar nikah. Ismail ni anak apa nama? Dia tak kata isteri yang isteri yang sah. Dia kata Ismail daripada isteri, bukan isteri, daripada hamba. Daripada perempuan hamba. So, Ismail bukannya anak yang sah kepada Ibrahim. Sampai macam tu tuduhan Yahudi kepada Ismail. Tapi Allah rekod dan letak dalam Quran fakta sebenar. Fakta sebenar. Malah nama Ismail disebut dahulu berbanding Ishak. So kalau ikutkan mereka ni cucu kepada Ishak. Sepatutnya nama Ishak dulu disebut atuk mereka kot. Atuk direct. Yaakob, bapa dia Ishak. Yang sedang sebut ni cucu kepada Ishak. Tapi didahulukan sebut Ismail sebab mereka tahu. Itu pakcik yang pertama. Itu atuk yang pertama. Dan kesemua Tuhan-Tuhan itu ilahun wahidah. Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami benar-benar berserah diri pada Tuhan itu. Yahudi sekarang tak. Yahudi sekarang buat pala tahu. Konon-konon mereka paling tahu, lalu mereka rasa mereka boleh manipulate maklumat. Itulah kebiasaan mereka. Itulah kebiasaan orang pandai. Orang pandai dan bijak. Dia ada satu kecenderungan bahaya. Dia menanggap orang lain tak tahu. Lalu orang lain kena percaya apa yang dia tahu. Sebab tu tanpa iman, takwa, orang-orang pandai dan bijak, dia ada kecenderungan untuk manipulate maklumat. So orang lain tak tahu, dia je yang tahu.
bahayanya jadi orang bijak dan pandai ni. Dia ada kecenderungan untuk manipulasi kebenaran. Dan ini tanda anak-anak Nabi Yaqub, Bani Israel, pengasas kepada legasi Bani Israel itu beriman. So bila baca surah Yusuf, wajar ke kita kutuk mereka? Bila baca surah Yusuf, wajar ke kita kutuk adik-beradik Yusuf? Dalam ayat ni, terbukti mereka beriman. Cuba matchkan dengan ayat 30. Ayat 10 tadi, surah Hasyar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Jangan jadikan hatiku ada rasa iri, dendam, sakit hati pada orang beriman yang lain. Dan adik-beradik Yusuf beriman. Tengok. Itu mukjizat Quran. Dia akan bentuk hati kita kepada apa yang patut kita buat. Selama ni kita baca surah Yusuf, Nabi Yusuf dia yang bagus, dia yang teraniaya, adik-beradik dia yang lain ni begini. Allah cerita tentang perangai manusia. Allah tak suruh kutuk dia. Allah cerita realiti yang berlaku. Allah tak suruh kutuk dia. Tapi kita bila bercerita tentang adik-beradik Yusuf, macam-macam ayat kita. Nampak tak? Lain tuan-tuan kan, lain. Quran ini begitu. Saya tak tahu lah nak sebut apa, tapi itulah. Itu yang selalu para penafsir, pentadabbur ni rasa bila baca Quran. Dia terus membetulkan hati kita, menegur hati kita pada perasaan yang paling dalam. Terus menegur kesilapan-kesilapan kita hingga kita sedar, lah aku buat salah rupanya. Lah apa yang aku buat ni tak betul rupanya. Sedangkan selama ni kita rasa kita selesa dengan keadaan itu. Sehinggalah Allah tegur melalui ayatnya. Sedangkan ayat ni tak berubah. Tapi bila kita baca, aku buat selama ni dan aku baru ditegur macam ni, seolah-olah ayat tu baru turun pada hati kita pada saat ini. Lalu kita rasa, alamak, betul lah ya Allah. Patut aku bertaubat dan istighfar terhadap segala bentuk kesalahan, kesilapan yang aku buat selama ni. Terutamanya berkaitan dengan orang-orang beriman. Melihat kesilapan, kesalahan orang beriman adalah untuk kita tegur kesalahannya, bukan kita benci orangnya. Nampak tak tuan-tuan? Lain. Kan lain pengajaran dia. Dahsyat. Dan kalau tengok jawapan anak-anak Nabi Yaqub ni. Diorang kata, diorang sembah Tuhan, sembah Allah. Tuhan yang sama kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dan Tuhan yang sama kepada semua Nabi itu, ilah wahidah, Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang lain. Dan ini adalah sindiran pedas, tempelak kepada ahli kitab yang tak dapat menerima Nabi SAW dari rumpun Ismail tu. Dan Allah nak bagi tahu bahawa kesemua nabi-nabi itu termasuk Nabi SAW ada Tuhan yang sama, ilah wahidah, Tuhan yang sama. Dan kalau tengok ayat tu berapa kali sebut ilah. Ilahaka wa ilaha abaika, ilah satu. Yang kedua, kemudian ilah wahidah, 3 kali disebut Tuhan.
Dan semua tu Tuhan yang sama. Ilahan wahidah. Tuhan yang satu. Maka seperti mana Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim dan keturunannya menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. So, Yahudi dan Nasrani sekarang sebenarnya ikut siapa? Yahudi dan Nasrani sekarang, dia sebenarnya ikut siapa? Takkan dia tak ikut pegangan akidah Nabi mereka? Sembah Tuhan yang sama. Dan perkataan wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri, surrender kepada Tuhan yang sebenar. Ini jawapan yang diberi oleh Bani Israel, anak-anak kepada Yaqub. Dan mereka sendiri mengaku bahawa mereka Muslim. So apa alasan Yahudi? Bukan saja Yahudi pada zaman Nabi, Bani Israel pada zaman Nabi, tapi Yahudi yang sekarang. Apa alasan mereka untuk tidak menerima Islam? Sedangkan atuk nenek mereka sendiri mengaku bahawa mereka Muslim. Kan? Menarik kan? Menarik untuk diperkatakan, menarik untuk dijadikan hujah kepada mereka. Ayat ni sebut korang Muslim. Ayat ni sebut atuk nenek korang Muslim. Apa yang menahan korang daripada masuk Islam? Apa dia? Sedangkan korang ada advantage. Korang ada 2 kitab. Korang ada amalan terdahulu. Korang ada 2 Nabi. Kami ada 1 je Nabi. Nabi yang direct dengan kami. Kami ada 1 je kitab. Korang ada advantage kot. Siapa yang menghalang korang daripada masuk Islam? Kan, apa alasan mereka tak terima? Sebab tindakan pendeta-pendeta mereka yang mengubah kitab-kitab mereka. Yang mengubah pegangan agama orang terdahulu. Mereka lupa dan telah diubah. So apa beza dengan kita? Apa pegangan atuk nenek kita? Kan? Agama kita ni agama Islam, tulen. Tapi kita telah lama dijajah oleh Barat. Maka ada unsur-unsur yang dah cemarkan agama ni. Barat dah masukkan budaya dia dalam masyarakat kita sampai kita jadi keliru. Kan? Siapa tengok apa nama perkahwinan Jananik semalam? Jananik. Dia nikah tu pakai tudung tutup. Tapi waktu bergambar-gambar dekat taman tu, memang ada budaya kita lelaki kena melutut depan isteri macam tu. Itu budaya siapa? Entah, aku tertengok je dekat FB. Dah lalu. Kan? Dah lalu aku tengok je. Tapi tak gemar pun tengok gambar lelaki suami dia melutut depan isteri. Kan meniru aksi dan gaya agama lain. Why? Why begitu? Tapi katakanlah Ustaz Nazri pergi tegur. Ustaz Nazri pergi tegur dan rasa-rasa apa komen daripada mereka? Macam-macam jawapan. Kan? Itu komen dari mereka. Daripada orang yang menyokong mereka, dari netizen.
Kan? Semua tu, elemen-elemen itu telah berjaya meresap, mengganggu ketulinan agama kita. Bersanding. Itu Hindu. Tapi kita tetap buat. Tanpa rasa apa-apa. Ha, bersanding. Itu kan budaya Hindu. Kita buat. Seolah-olah kalau kahwin tak ada pelamin tu, itu bukan kahwin. Itu makan kenduri. Nabi suruh beri makan pada orang. Ada Nabi detailkan, kau kena buat pelamin. Kalau boleh yang berkahwin tu dipertonton. Dia sudah jadi satu benda yang tak ada dalam agama pun. Tapi sangat nak dibuat, walaupun tak ada dalam agama, sangat nak dibuat seolah-olah majlis tu tidak komplit dan tidak lengkap tanpanya. Kita ikut je. Sedangkan yang kahwin tu anak kita. Yang menentukan adalah kita. Yang kahwin tu anak kita. Kita suruh bersanding. Yang tentukan kita. Lain tuan-puan. Ada cara lain selain daripada kita buat kenduri pasang kemah depan rumah. Ada cara lain untuk kita jamu orang. Kan ajak orang pergi restoran, tempah untuk berapa kepala, bayar pada toki restoran, siapa datang nak makan, makan. Ni aku belanja sebab anak aku kahwin. Aku sangat happy. Orang yang lalu lalang depan restoran tu panggil, jom makan. Anak aku kahwin hari ni. Mana? Atur orangnya. Dia pula jadi penyambut tetamu. Istilah kita raja sehari, raja kena ditahtakan, kena letak dekat pelamin. Mak bapak lah kena sambut tetamu. Wah. Yang kahwin ni kau. Yang nak dimasyhurkan kau. Kau lah pergi sambut tetamu. Kenalkan diri. Saya kahwin hari ni, tolong doakan saya. Ini isteri saya. Ni, kami sedang bergembira. Sambut hari yang bahagia. Jemputlah makan. Kan. Tak, benda dah berlalu tu biarkan berlalu. Tapi kita lah mencorak generasi akan datang. Tapi tak boleh juga kan. Lelaki boleh cakap je. Keputusan di tangan isteri. Dan kalau isteri nak macam tu, kadang lelaki ni dia tak nak susah-susah. Dia nak mudah je. Tapi sebab wanita dia full of emotion. Kata ini anak sulung bang, perempuan pula tu. Anak kita tak ramai bang. Alah sekali-sekala je bang. Memanglah dah sekali-sekala yang kahwin seorang je. Tapi sekali itulah kita lalui dan kita nak ikut perintah Tuhan, perintah Allah. Termasuk bab kahwin pula kan. Banyak lagi benda-benda lain. Malah Barat yang pernah menguasai negara kita hanya menetapkan hal-hal tertentu untuk diamalkan Islam ni. Nikah kahwin, kematian, itu je. Tapi yang lain, undang-undang negara, perlembagaan, tak boleh sentuh. Bayangkan kita dah merdeka 66 tahun. Tak ada usaha pun daripada hakim tertinggi dalam kerajaan untuk menafsirkan undang-undang mengikut apa yang Quran nak. Tak ada. Dulu ada seorang, Tun Saleh Abbas. Dia cuba untuk bantu remaja
yang masuk Islam sebelum bawah umur. Dia cuba untuk bantu remaja tu, dia dah masuk Islam tapi bawah umur. Keluarga dia tuntut supaya dia kembali kepada keluarga, kembali kepada agama asal. Waktu tu dia umur 16. File tu dia simpan dalam laci meja dia 2 tahun. Dia simpan dalam laci meja dia 2 tahun. Dan 2 tahun selepas itu, bila budak tu umur 18 tahun, baru dia kata, okey, baru sekarang saya nak buat pengadilan untuk kes ni. Memandangkan dia dah 18 tahun, kita isytiharkan dia boleh pilih agama dia sendiri dan dia pilih Islam. Hakim sekarang ada buat. Dan Tun Saleh Abbas dipecat. Hampa boleh baca kes tu. Natrah kes lain lagi. Natrah kot. Dia masuk Islam. Jadi sekarang hakim ada pertimbangan tu. 60 tahun kot kita dah merdeka ni. Apa usaha kita untuk benar faham Quran dan guna Quran tu? Bukan tak ada petunjuk. Malah tadi bila kita baca ayat tu, berkait pula dengan ayat yang lain. Oh, rupanya aku tak boleh nak dengki dan iri hati pada mana-mana orang beriman pun, pada mana-mana zaman. Baca kisah tentang orang beriman dalam Quran. Rupanya kita lupa tentang adik-beradik Yusuf yang beriman. Bukan Natrah, tapi ada kes lain. Bacalah kes Tun Saleh Abbas tentang keislaman tu. Dahsyat. Sekarang ni banyak dah usaha untuk murnikan perlembagaan, tapi menemui jalan buntu. Sebab masih ramai hakim-hakim yang tak boleh nak terima. Bagi dia agama ni perlu diasingkan sebab menjadi tali barut kepada prinsip dan konsep yang diperkenalkan oleh Barat. Gitu. So keturunan kita ni macam mana? Kita dah makin jauh. Makin jauh. So kalau benda-benda besar, kita tak dapat nak fulfill, maka kita tumpu pada benda-benda kecil dalam keluarga. Kalau bab nikah kahwin yang diberi kuasa kepada agama, kepada penguasa agama untuk sentuh, kenapa tidak dimurnikan sungguh-sungguh berkaitan dengan perkahwinan? Kenapa kita tak usahakan sungguh-sungguh seperti mana yang disarankan oleh agama? Kenapa kita lebih cenderung untuk mengikut adat? Dahlah itu je benda yang dibolehkan, tapi kita buat campur-campur pula. Macam malang rasanya kan. Malang. Gitu. Dan kalau dalam konteks ayat ini, anak-anak Nabi Yaqub tu adalah orang-orang hebat, orang yang baik. Dan orang yang hebat, orang yang baik ni dah tentu menjadi kebanggaan kepada Bani Israel. Dan itu antara poin yang kita boleh kata, kau berketurunan, lu Muslim, kenapa kau boleh berbangga dengan mereka? Tapi kenapa kau tak berbangga yang mereka tu Muslim dan kau tak ikut jejak langkah mereka? Tapi kadang kita ni bila kita berbangga dengan kehebatan orang dulu, kita hanya bercakap. Tapi kita tidak lihat apa yang mereka amalkan sehingga kita perlu tiru. Kita sepatutnya bila bercakap tentang rasa bangga tentang orang dulu, kita perlu juga berazam untuk ikut bagaimana mereka boleh menjadi kebanggaan. Kita nak
bukan anak cucu kita bangga, tapi kita nak apa yang kita buat jadi contoh kepada orang kemudian. Dan ayat ini ditutup sebelum masuk kepada topik baru. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. La tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummah. Mereka semua ni satu umat. Tilka ummah, itulah ummah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Mereka semua ummah yang mengesahkan Allah. Mereka semua akidahnya yang sama. Tilka ummah. Apa maksud ummah? Ummah ialah satu kumpulan yang mereka sepakat mempunyai fokus yang sama. Itu ummah. Kita gelar diri kita sebagai umat Islam. Umat Islam. Tapi adakah kita mempunyai satu fokus yang sama? Sama tak fokus kita? Kalau ditanya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah? Sama tak? Umat ialah satu kumpulan yang ada fokus yang sama. Bila disebut umat Islam, dia merupakan satu kumpulan yang fokus dia ialah Islam. Fokus dia berserah diri pada Allah. Adakah kita semua mempunyai fokus yang sama, berusaha untuk berserah diri pada Allah? Sama-sama berserah diri pada Allah. Sama-sama Muslim. Kita macam tu ke? Itulah fokus kita. Itu yang perlu diusahakan untuk jadi umat Islam. Umat yang fokusnya sama, berserah diri pada Allah. Dan ayat ni kata, tilka ummah. Mereka itulah satu kelompok, satu umat yang fokusnya sama, pegangan akidah sama. Qad khalat. Qad khalat maksudnya masa mereka telah berlalu. Mereka telah menjadi sejarah. Kan, sama seperti Bani Israel, mereka bangga dengan keturunan mereka. Mereka ada sentimen itu. Dan dengan bangga tu, mereka akan sentiasa ajar dan ingatkan anak-anak mereka tentang kisah orang-orang kebanggaan mereka yang dulu. Dan Allah kata zaman mereka telah berlalu. Laha ma kasabat. Mereka, apa yang mereka buat akan dibalas. Okay? Umat dulu, zaman mereka telah berlalu, apa yang mereka buat akan dapat balasan. Walakum ma kasabatum. Dan kamu sekarang, apa yang kamu buat, kamu akan dapat balasan. Dulu apa yang mereka buat, mereka dapat balasan. Korang apa yang korang buat, korang akan dapat balasan. Kita tak akan dapat apa-apa habuan pun, tak akan dapat apa-apa balasan berdasarkan tindak tanduk umat dulu. Tak. Dengan berbangga saja tak cukup baik untuk kita. Kamu, apa yang kamu buat, kamu dapat. Diorang, apa yang diorang buat, diorang dapat. Maka, bangga dengan keturunan ni, bangga dengan ulama itu, ulama ini, tidak mendatangkan apa-apa hasil kalau kita tak buat apa-apa. Ramai yang berbangga dan rasa selamat. Aku dulu atau aku alim tahu. Kami ni dari keturunan orang-orang baik.
Nama saya sebenar, nama saya bukan Nazri. Nama saya Syed Nazri. Saya keturunan Nabi. I'm okay. Bangga dengan keturunan. Allah kata, tilka ummatun qad khalat. Itu umat orang dulu. Apa yang diorang buat, diorang dapat. Kamu, apa yang kamu buat, kamu dapat. Setakat bangga dengan keturunan, tak bawa apa-apa kesan pun. Selain daripada mengkritik Yahudi, ayat ni kritik kita depan mata. Bukan kita selalu sebut tentang kegemilangan, zaman kegemilangan Islam. Zaman khulafa, zaman itu, zaman ini, zaman Mamluk. Salahuddin. Orang itu hebat, orang ni hebat. Engkau buat apa? Kan? Yang kata, oh saya anak kepada ulama itu, ulama ni. Dulu bapa saya orang hebat kat situ, orang hebat kat sini. Engkau buat apa? Dan Allah tutup ayat ini dengan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu takkan sekali-kali ditanya tentang apa yang mereka buat. Untuk mendapatkan inspirasi, kita belajar tentang mereka. Tapi bila sampai ke tahap kita hanya berbangga dengan kehebatan mereka tanpa kita buat apa-apa, Allah kata, kamu takkan ditanya apa yang kau tahu pasal Muhammad Al-Fatih. Waktu dekat mahsyar nanti, okey, tolong ceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, apa yang kau tahu tentang dia. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu takkan ditanya tentang apa yang mereka buat. Cuba terangkan pada halayak ni, dekat mahsyar ni, cuba terangkan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang kau tahu tentang dia? Tak. Kita akan ditanya tentang amalan kita, bukan amalan orang lain. Yang kita duk sibuk tentang amalan orang lain, kenapa? Bangga orang tu, bangga orang ni, kenapa? Sedangkan kita tak buat apa-apa. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu takkan ditanya tentang apa yang mereka buat. Kan kadang kita cerita tentang siapa? Tok Kenali lah misal kata. Tapi kita tak ikut pun apa Tok Kenali tu buat. Kita tahu cerita je. Ha. Lepas tu, bila ikut pula, dia ikut membabi buta. Datuk Kenali buat macam tu, aku ikutlah. Tanpa periksa betul ke tak, ada sandaran ke tak. Janganlah begitu. Wow. Saya ada tengok satu video. Adalah beberapa orang yang bertindak sangat melampau. Sangat melampau. Dia pegang ada satu benda. Kelihatannya macam selipar. Kelihatannya macam selipar. Okay, dia pegang satu benda, kelihatannya macam selipar. Ada 2-3 orang pergi cium selipar tu. Cium, lepas tu letak kat dahi, lepas tu cium, lepas tu letak kat dahi. Kenapa melampau sangat tindakan macam tu? Why? Kenapa buat macam tu? Kalaupun dikatakan, ini selipar capal Nabi, penuh kemuliaan. Kenapa baca surah Mulk tak faham-faham? Kan, kenapa baca surah Mulk tak faham-faham? Awal surah Mulk sudah terangkan tentang berkat-berkat ni. Dia kata, ini selipar Nabi, ada keberkatan. Awal surah Mulk Allah dah bagi tahu. Keberkatan hanya di tangan Allah. Bukan pada makhluk, bukan pada selipar, bukan pada bulan. Tiada sebarang keberkatan pada makhluk. Yang beri berkat ni Allah.
Bukan dengan cium selipar kau dapat berkat. Itu talbis iblis. Itu iblis cuba sesatkan kau. Berkat tu di tangan Allah. Bukan berkat pada benda. Ini bila dia baca Quran tak faham. Dan dia tengok, ni mouse. Oh, Nabi pernah guna mouse ni. Maka mouse ni berkat. Kita cium-cium. Why? Kenapa macam tu? Kenapa? Kan. Sebab keberkatan pula tu. So begitulah agama ni dia tak memadai untuk kita sekadar orang tu buat aku ikutlah. Tidak. Apa yang kita nak buat, kita sendiri kena kenal pasti. Jangan ikut orang. Kita sendiri kena kenal pasti. Kalau aku nak buat macam ni, ada tak sandarannya? Orang tu mungkin jumpa hadisnya, orang tu mungkin jumpa dia dalil. Tapi selagi kita tak jumpa, kenapa kita kena ikut? Buatlah dengan ilmu. Sama macam kes bersanding tadi. Kenapa anak kita nak bersanding? Sebab ikut orang dulu. Okey, orang dulu tu apa sandaran dia? Kenapa dia bersanding? Cuba tanya. Dia akan tanya, dia akan kata, ikut orang dulu. Biasanya macam ni, ikut orang dulu. Kita bukan nak ikut biasa. Kita nak ikut Nabi. Biasa tu siapa? Yang kata biasanya tu, okey, biasa tu siapa? Ikut siapa? Dia tu siapa? Yang kita ikut tu. Macam tu lah. Macam tu cara kita invoke. Apa yang kita buat ni kita ikut siapa? Barulah kita rasa teruja. Teruja apa? Ada usaha untuk cari sandarannya, untuk cari dalilnya. Dan bila dapat, kita rasa puas. Dan bila kita buat, kita rasa confident. Sebab itulah orang-orang yang buat semua benda ni, yang dia jumpa dalil, dia berani buat. Sebab dia confident. Dia ada sandaran. Tapi selagi kita tak jumpa, ayolah ikut-ikut. Carilah sandaran. Carilah dalil. Pastikan dalil itu dalil yang valid. Bukan ikut-ikut. Agama ni bukan agama ikut-ikut. Tapi agama ini penuh dengan pengalaman, perjalanan peribadi mencari agama. Sebab benda yang dicari susah payah. Dan bila kita dapat, kita akan lebih hargainya berbanding benda-benda yang kita dapat secara percuma. Begitu. Kan kalau ikan kita dapat percuma, kita ada rasa skeptik walaupun ikan tu berharga. Tapi kalau ikan kita beli dengan susah payah duit kita menyimpan, kan contohnya telur ikan terubuk. Mahal kot. Simpan duit, nak beli 1 kilo tak mampu. Beli je 100 gram telur ikan terubuk. Berapa ratus? 1 gram? 100 gram? Ada dah dalam 800? 900? Tak sampai 1 kilo pun. Tu terubuk dia petelur. Mahal dan berhasiat. Kita kumpul duit, dapat beli, itu lebih kita hargai berbanding kita dijemput, jom makan telur ikan terubuk. Wah, mahal. Tapi bila makan, tak sedap pun. Sama macam caviar tu kan. Bukan sedap.
Dia tak sedap, mahal je tapi tak sedap. Entah apa benda. Dia sebab susah nak dapat. Tapi tak sedap. Baik makan telur ikan biasa. Agama ini dia ada bukti. Allah kata sultanan bayyinah. Dia ada bukti yang jelas, bukti yang kukuh. Bukti yang jelas, bukti yang kukuh. Ada kita baca hari Jumaat ayat tu. Tapi sebab kita baca laju, surah tu panjang nak dihabiskan, maka kita baca sekali lalu tanpa kita tengok, oh ini agama yang aku hidup ni ini. Ni ayatnya kat sini. Ni. Kaum kita tu menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah. Sepatutnya mereka kemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tu valid. Ayatnya, sultanin bayyin. Kalau kau nak sembah apa-apa pun, bawa buktilah. Bawa bukti yang nyata, bawa dalil. Kalau kau nak buat apa-apa dalam agama ni, bawalah sultanin bayyin. Bukti yang nyata, keterangan dan penjelasan yang nyata. Sebab jika tidak, apa yang kau buat itu dikira dusta. Dikira apa yang kau buat tu mendustakan Tuhan. Dikira sebagai kau mendustakan agama. Kau kata benda ni, inilah ibadah. Sedangkan dalam agama tak. Maka kau sedang berdusta lah. Bawalah bukti. Bawalah bukti yang nyata. Bukan tak suruh buat. Boleh, kau nak buat boleh. Sila buat. Tapi ada tak buktinya? Ada tak dalilnya? Kalau tak ada dalil, jangan cakap ini agama. Jangan cakap ini disuruh agama. Jangan cakap ini fadilah-fadilahnya. Ini dia punya kebaikan-kebaikan yang lahir daripada amalan ni. Sebab bila kau declare macam tu, kau seolah-olah kata agama suruh kita begini. Sedangkan engkau sedang menipu. Jangan tipu. Katalah ini amalan yang saya cipta. Cuba cakap macam tu. Ada orang nak ikut? Tak. Kan. Begitulah. So tuan-puan, 9:48. Sebelum tutup, ada siapa-siapa nak bagi soalan? Kalau tak bagi soalan, kita tutup. Ada yang belum mandi. Ada yang belum sarapan, menahan lapar dari tadi. Kan. So kita jumpa semula esok malam pada pukul 8 malam untuk kita lihat ayat-ayat seterusnya. Ayat-ayat 135. 135. Kalau ada soalan, tanya. Nanti sambung 135 Ustaz. Okey. Ya, betul. Pada soalan silakan sebelum kita tutup. Rasanya semua jemaah dah mandi ke Ustaz. Yang sarapan wallahualam. Ustaz dah sarapan? Alhamdulillah dah mandi. Saya sarapan air je dulu. Yang berat-berat nanti. Selalu Ustaz makan keripik. Silakan. Kalau tak ada, kita tutup. Ustaz hari ni tak ada hal ada lepas zuhur. Anak kata, Di boleh tak Nuha outing dengan kawan-kawan hari ni? Oh, dia nak outing dengan kawan dia. So kita bawa lah anak kita outing dengan anak orang lain. Wow. Outing. Dia ingat dia tinggal kat asrama apa outing. Kau tinggal dengan bapak engkau outing.
Masya Allah. Okay, tak ada soalan. Semua jemaah senyap, maknanya faham lah tu. Faham, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sangat best lah. Hari ni kita punya, hari ni je. Setiap kali tadabbur sangat best. Kalau tak ada, okay, kita tutup lah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas syarahan hari ni, perkongsian hari ni. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita di hujung minggu ni, walaupun masing-masing ada hal, masih lagi bersempatan duduk dalam halakat ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kurniakan kerahmatan untuk kita semua, insyaAllah. Ustaz, sikit je bahan. Kuliah akhir kita hari ini, kita tak ada kuliah asar, kita ada kuliah maghrib, pada pukul 8, sekejap. Maghrib ke isyak, saya pun dah terlepas ni. Kita bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dengan kitab terjemahan Al-Minahu As-Saniyah. Kitab tasawuf kita hari ini, insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman, memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi